Okey, salam sejahtera. So ini perbincangan latihan awak bagi praktis sumatif 1. Okey. So untuk soalan ni cikgu dah arahkan awak untuk jawab 3 soalan. Okey. Kita tengok satu persatu jawapannya untuk setiap soalan. Okey. Ya, apa pula thank you. Okey, sorry. Tak apa. Sekejap. Ini adalah soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Praktis sumatif 1. Okey, yang pertama. Rajah 1 menunjukkan keputusan suatu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik yang berbeza terhadap pertumbuhan bakteria. So, daripada 2 gambar ini, okay, ini eksperimen kalau kita dah bersemuka nanti kita buat. Okay. Ini 2 eksperimen A dan B. Kalau tengok kat gambar ni, kepekatan antibiotik tinggi dekat A. B ni dibezakan kepekatan antibiotik yang rendah. So, awak kena tengok perbezaan ni, perhatikan perbezaan dekat sini, kawasan yang jernih. Dekat sini yang putih ni. So, kawasan yang jernih ni lebih besar daripada kawasan yang jernih pada eksperimen B. Okay, yang ini adalah agar-agar nutrient sterile dan juga kultur bakteria. Okay, kultur bakteria kat sini. Ini ceper antibiotik, ini pita cellophane lah. Okay, selotip pita tu. So, perbezaan kat sini, A kita guna kepekatan antibiotik tinggi, B kepekatan antibiotik yang rendah. Kenapa kita nak bezakan ni? Sebab kita nak kaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, so soalan yang ada kat sini, nyatakan hipotesis, boleh ubah dimalarkan, boleh ubah dimanipulasi dan juga kesan antibiotik berdasarkan eksperimen yang kita buat. Okey, next kita tengok jawapannya. Okey, kepada soalan 1 tadi, A, apakah hipotesis bagi eksperimen ini? Semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin besar luas kawasan jernih. Itu yang cikgu tunjuk tadi. Gambar tu ruang kawasan yang jernih tadi. Okay, pada eksperimen A tu. Okay, sebab dia ada kepekatan antibiotik yang tinggi. So, makin luaslah kawasan jernih yang terhasil. Okay, so soalan B, pemboleh ubah dimalarkan, okay, yang kita kawal di dalam eksperimen ini. Okay, pertama jenis bakteria, mesti guna jenis bakteria yang sama. Kenapa? Supaya ini tidak mempengaruhi eksperimen kita, tidak mempengaruhi keputusan dia nanti. Okay, suhu persekitaran pun dikawal. Okay, dua perkara ini adalah pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah kepekatan antibiotik. Kita ubah dia. Okay, A tadi kita bagi tinggi, B kita bagi rendah. Okay, C. Apakah kesan antibiotik berdasarkan eksperimen ini? So, kesan antibiotik berdasarkan eksperimen ini adalah antibiotik dapat membunuh bakteria. Okay, itu kesannya. Okay, settle untuk soalan 1. Okay. Next, kita pergi kepada soalan 2. Okay, soalan 2 berkenaan dengan mikroorganisma P, Q, R, S dan T. Okay, kita ada kat sini. Ini soalannya. So, kita ada pengkelasan dia yang ada dinding sel dan ada membran dan juga yang tidak mempunyai dinding sel dan membran sel. Kita tengok jawapan dia. Jawapan soalan 2A. Ini jawapan soalan 2A. Okay. Yang manakah yang mempunyai dinding sel dan membran sel? Jawapan dia P, Q, R dan T. Okay. Dan tidak mempunyai dinding sel dan membran sel adalah S. Okay. Okay. Soalan 2B. Soalan 2B, namakan kumpulan mikroorganisma yang tidak mempunyai dinding sel dan
membrane cell. Okay, so itu adalah virus. Gambar tu tadi yang tak ada membrane cell, tiada dinding sel, itu adalah virus. Okay, soalan C. Namakan mikroorganisma P. Senang saja. P itu adalah yeast. Yeast tu yang selalu awak guna buat roti. Okay, orang guna untuk buat bread kan, untuk buat donut. So tu yeast. Okay, nombor 2 ni soalan ke C2. Adakah mikroorganisma P merupakan mikroorganisma berfaedah atau patogen? Ni cikgu dah cakap tadi. Digunakan untuk buat roti kan, cikgu cakap tadi. Kalau kita guna untuk buat roti, semestinya ini adalah mikroorganisma berfaedah. Kalaulah yeast tu patogen, tak boleh kita guna untuk buat roti. Nanti boleh menyebabkan masalah kesihatan kepada manusia. Ianya adalah mikroorganisma yang bagus, yang berfaedah. Digunakan untuk membuat roti, tidak menyebabkan penyakit. Okay, next. Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan 3. Ini pun eksperimen juga. Okay, Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Okay, ini kesan suhu pula. Kita nak tengok apa kesan suhu yang berbeza ni terhadap pertumbuhan bakteria Bacillus species. Okay, so kita ada yang pertama. Okay, ini tabung UGP dengan suhunya 7 darjah Celsius. Kita ada tabung UGQ dengan suhu 37 darjah Celsius dan tabung UGR dengan suhunya 77 darjah Celsius. So ini dalam jadual 1 ini adalah hasil pemerhatian selepas eksperimen. Apa yang berlaku kepada bubur nutrien ni? Ini dalam ni adalah bubur nutrien. Tiga-tiga ni. Ini bubur nutrien. Okay, ni adalah jadual. Ni tadi jadual pemerhatiannya. Okay, pemerhatian eksperimen, keputusan dia tadi apa berlaku kepada bubur nutrien tersebut. Okay, P, Q dan R. Kita tengok dulu jadual ni. Kalau P, selepas 3 hari dia akan jadi sedikit keruh, sedikit saja. Q yang mempunyai suhu 37 darjah Celsius keruh, dan R sedikit keruh saja. Yang keruh kat sini Q. So, kita pergi kepada jawapan kita. Okay, jawapan kepada soalan-soalan kita. Okay, yang pertama, soalan yang pertama tadi, satu pemerhatian pada bubur ni. Pemerhatian ni awak boleh rujuk daripada jadual 1 tu tadi. Okay, so satu pemerhatian pada bubur nutrien yang telah disimpan pada suhu 37 darjah Celsius. Itu adalah pemerhatian untuk tabung uji Q. Okay, so tabung uji Q tadi kalau rujuk pada jadual, pemerhatiannya adalah keruh. So jawapan dia soalan 3A adalah keruh. Okay, B. Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. Okay, hipotesisnya adalah suhu optimum untuk pertumbuhan bakteria ialah 37 darjah Celsius. Kita nak buktikan kat sini bahawa untuk pertumbuhan bakteria suhu yang optimum adalah 37 darjah Celsius. Dengan cara membuat eksperimen macam tu tadilah, macam ni tadi. Kita nak buktikan dia. So ini dah dibuktikan lah. Tengok selepas 3 hari Q tu bubur nutrien dia menjadi keruh selepas 3 hari. So soalan C, boleh ubah dimanipulasi. Okay, yang kita ubah suhu kat sini suhu. Okay, yang kita ubah kat sini adalah suhu. Okay, kenapa kita nak ubah? Sebab kita nak tengok apa kesan setiap suhu yang berbeza tu tadi terhadap bubur nutrien. Okay, bergerak balas. Boleh ubah bergerak balas adalah keadaan bubur nutrien selepas 3 hari. Okay, sama ada ianya menjadi keruh ke, sedikit keruh ke, ataupun tak ada keruh langsung. Tapi P dan R tadi sedikit keruh lah. Okay, yang keruh adalah Q yang mempunyai suhu 37 darjah Celsius. Okay, D. Nyatakan satu inference yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen ini. So, jawapannya bubur nutrien keruh pada suhu 37 darjah Celsius
Kerana 37 darjah Celsius adalah suhu optimum. Ingat, ini dia. Kerana 37 darjah Celsius adalah suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria. Jadi, itu jawapannya. Semua soalan pada 1, 2 dan 3. Harap membantu. Kalau ada masalah, boleh bertanya. Okey, sekian. Terima kasih.